Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, untuk yang semalam, okay, kita dah belajar 8.1 dan 8.2. Okay, menjelaskan konsep tekanan dalam mendali dalam satu sistem yang tertutup. Kemudian 8.1.2 berkomunikasi mengenai aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan seharian. Okay, so untuk hari ini kita akan tengok 8.1.3 iaitu menjelaskan berkaitan dengan halaju bendali dengan tekanan. Okay, apa kaitan antara halaju bendali dengan tekanan? Kemudian 8.1.4 berkomunikasi mengenai aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan harian. Okay, kemudian 8.1.5 mereka bentuk alat menggunakan prinsip tekanan dalam bendali. Okay, so kita nak belajar 3 yang bawah tu lah. Okay, 3 yang bawah tu. Okay, baik. So, apa yang kita nak belajar tadi? Okay, dalam 8.1.3, okay, hubung kait antara halaju bendali. Okay, hubung kait antara halaju bendali dengan tekanan. So, halaju bendali. Bendali itu merujuk kepada dua benda. Okay, yang pertama bendali adalah cecair. Okay, bendali adalah cecair. Kemudian yang kedua, bendali juga merujuk kepada gas. Okay, so take note, okay, dalam pemikiran masing-masing. Okay, bendali merujuk kepada udara dan juga cecair lah. Okay, so kita nak tengok apa kaitan dia bendali, halaju bendali dengan tekanan. So apa berlaku kalau air bergerak dengan laju, tekanan macam mana? Okay, tekanan macam mana? Okay, so kalau kita tengok gambar rajah 8.10 ni, okay, kita ada titik yang pertama P1, titik yang kedua P2, titik yang ketiga P3. Okay, so kalau kita tengok di hujung ni, okay, ditutup dengan gabus. Okay, so halaju bendali tu malar ataupun samalah. Okay, jadi tekanan bendali adalah sama pada bendali yang tidak mengalir. So dia tidak mengalir, maka halaju pada P1, P2 dan P3 adalah sama. Okay, okay, jadi tekanannya juga sama. So kalau kita lihat, kesan dia kepada aras ketinggian dalam turus ini, turus menegak ni, aras ketinggian dia adalah sama sebab halaju bendali iaitu air ni adalah sama. Okey. Okey, kemudian okey, kalau kita lihat yang ni, okey, gambar rajah 8.11. Okey, gambar rajah 8.11. Titik P1, P2 dan P3, okey, halaju bendalinya adalah tidak sama ataupun tidak seragam. Okey, halaju bendalinya tidak sama dan tidak seragam. Sebab apa? Sebab bentuk ini yang berbeza. Okey, bentuk tu yang berbeza. Okey, dalam rajah 8.11 apabila bendali mula mengalir, halaju P2 adalah lebih tinggi. So, kamu tengok kat sini, halaju P2. Okey, halaju cecair yang melalui titik P2 adalah lebih tinggi kerana ruangannya yang lebih kecil. Okey, mudah kamu faham Mudah kamu faham. Ini biasa ni kalau kamu main siram pokok kan. Kita nak bagi air tu laju. Apa yang kita buat? Kita tekan dekat titik-titik tertentu. Kemudian tu air akan pergi laju. Tapi kalau kita biar je air tu mengalir, hujung air tu mengalir biasalah. Okey, bila kamu tekan dekat titik-titik tertentu pada batang paip tu, sebenarnya kita dah mengecilkan, okey, mengecilkan ruangan pada batang paip tu. Okey, contoh ini batang paip yang katakan yang biasa, air dia mengalir biasa je dalam ni. Okey, air dia mengalir biasa. Okey, tapi kamu nak buat air daripada batang paip tu mengalir laju. Apa yang kamu buat? Okey, kita tekan, kata kat sini, kita tekan kat sini. Okey, jadi ruangan ini telah menjadi lebih sempit dan menyebabkan air tu mengalir lebih laju. Okey, mudah kamu faham macam tu. Right? Okey. Okey, faham setakat tu? Faham. Alright, good, thank you.
Okey, semakin sempit bahagian tiub venturi, semakin rendah tekanan dalam bendalih yang melalui bahagian sempit. Okey, sebelum tu cikgu nak maklumkan pada kamu, tiub ini kita namakan sebagai tiub venturi yang digunakan untuk mengkaji hubungan antara halaju bendalih dengan tekanan. Okey, so kalau kamu nampak tiub ni, kamu dah faham. Dia nak kaji tentang halaju bendalih dengan tekanan. Alright. Okey, so kesan yang menyebabkan ketinggian turis air ataupun paras air dalam tiub itu berbeza-beza, kita sebut dia sebagai kesan venturi. Okey, kesan venturi. Okey. Seterusnya kita lihat prinsip Bernoulli. Okey, prinsip Bernoulli. Apa dia prinsip Bernoulli? Okay, so ini idea prinsip Bernoulli. Apabila bendalih melalui kawasan sempit, halaju bendalih akan meningkat dan tekanan di kawasan tersebut berkurang. Okay, so fahamkan betul-betul apabila bendalih, okay, ingat bendalih cikgu dah terangkan tadi, dia boleh jadi udara, dia boleh jadi cecair. Okay, so apabila bendalih melalui kawasan yang sempit, halaju bendalih meningkat. Okey. Dan tekanan di kawasan tersebut berkurang. Okey. So cikgu suka guna simbol. Okey. P pressure ataupun tekanan, V adalah halaju. Okey. P pressure, V halaju. Okey. Jadi untuk faham yang ni, okey, kamu boleh buat perwakilan simbol untuk kamu mudah ingat. Okey, dengan simbol ni nanti kamu boleh menerangkan prinsip Bernoulli. Maksud cikgu apa? Kalau soalan tanya apakah ataupun nyatakan prinsip Bernoulli, so kamu boleh nyatakan apabila halaju bendalih meningkat, okey, tekanan bendalih berkurang. Okey, ini kita sebut dia berkadar songsang. Okey, ini kamu ingat ini adalah cara untuk mengingat sahaja, bukan cara untuk menulis jawapan. Okey. So prinsip Bernoulli, okay, sekali lagi cikgu kata apa? Prinsip Bernoulli menyatakan bahawa apabila halaju bendalih meningkat, tekanan bendalih akan berkurang. Okey. So prinsip inilah yang menjelaskan tadi kenapa kalau kamu tengok gambar rajah ini, okey, untuk titik P dia punya turus air lebih rendah berbanding dengan titik nombor titik P3. Okey. Kalau rajah yang sebelum tadi, kalau kita tengok rajah sebelum ni, yang ini air tidak bergerak. Okey, air tidak bergerak. Jadi halaju bendalih ataupun halaju cecair ni sama. Okay, maka tekanan dia sama, turus air dia jadi sama. Okay. Tetapi tidak untuk situasi ini. Okay, kalau kamu tengok hujung ini terbuka, maksudnya air bergerak. Kemudian luas kawasan kat sini kecil, yang ni luas kawasan dia lebih besar. Maka dia punya turus air berbeza-beza. Okay. So kalau kamu tengok kenapa halaju air di P2 tinggi. Okey, halaju air P2 tinggi, kemudian air tak naik tinggi sebab tekanan dia berkurang. Okey, tekanan dia berkurang. Jadi turus air tu naik paling sikit lah sebab tekanan rendah. Okey. Right. Okey, seterusnya. Okey, aplikasi itu tadi berkaitan dengan prinsip Bernoulli. Okey, nah kita tengok aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan seharian. Okey. Aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan seharian. Okey, dia bagi gambar kapal terbang, kita faham dah lah. Okey, aplikasi dia adalah pada bentuk aerofoil sayap kapal terbang. Okey, bentuk aerofoil sayap kapal terbang. Okey. So macam mana dia berfungsi? Okay, so kita tengok kat sini. Laju betul. Okay, so kita tengok kat sini. Okay, katakan ada udara daripada depan ni.
Okay, ada udara di depan ni. Bentuk ni bukan dicipta tanpa sebab kenapa bentuk dia macam tu? Okay, depan ada udara yang bergerak dengan kelajuan yang biasa. Kemudian bila udara turun ke bawah ni, bentuk dia flat. Jadi tidak ada perubahan halaju udara yang ketara. Okay. Tiada perubahan halaju udara yang ketara di bahagian bawah. Tapi di bahagian atas, bila udara daripada depan naik, kemudian dia turun. Okay, so ada perubahan bentuk di situ dan perubahan bentuk ini menyebabkan perbezaan halaju udara. Okay, sebagai contohlah, kita ada satu bukit, mula-mula kita naik bukit tu, bila kita turun bukit tu, kita naik basikal tu kita naik basikal turun bukit, akan ada perbezaan halaju sebelum dengan selepas kita menuruni bukit tu. Okay, baik. So keadaan inilah yang menyebabkan wujudnya daya angkat, okay, yang menyebabkan kapal terbang tu boleh naik ke atas lah. Okay, so kita tengok penerangan kat sini. Okay, tadi cikgu terangkan dalam bahasa mudah bagaimana kamu nak fahamkan bentuk aerofoil sayap kapal terbang tu dengan prinsip Bernoulli. Okay, so aliran udara berhalaju tinggi, tekanan udara rendah. So kat sini halaju dia tinggi, okay, tekanan udara dia rendah. Okay, manakala di bahagian bawah, okay, di bahagian bawah ni, okay, halaju dia rendah, okay, tekanannya tinggi. Okay, so bila ada satu kawasan tekanan tinggi dan tekanan rendah, okay, bahagian atas ini automatik dia akan menyebabkan kapal terbang tu jadi condong ke atas lah, bahagian depan. Okay, so daya angkat, itu kita sebut dia sebagai daya angkat. Daya angkat yang terhasil disebabkan oleh ada satu kawasan yang tekanan rendah dan ada satu kawasan tekanan yang tinggi. Okay, daya angkat yang dihasilkan oleh sayap sebuah kapal terbang terhasil apabila dibentuk aerofoil. Kemudian yang kedua sudut serang. Okay, sudut serang tu maksudnya ada sudut lah. Okay, ada sudut pergerakan. Kalau kamu tengok kalau kapal terbang tu flat saja, okay, bentuk aerofoil tu flat saja, okay, so dia tak akan menyebabkan, katakan tekanan di atas ni dengan tekanan di bawah adalah sama. Okay, maka kapal terbang tu jalan ke depan sajalah. Dia tak ada menyengit macam tu. Okay, dia tak naik ke atas. Ini kita cerita keadaan di mana kapal terbang tu nak mula naik ke atas. Okay, so kalau kamu tengok kapal terbang tu bila dia naik ke atas, dia nak naik mula-mula tu macam mana? Okay, dia akan ada sudut. Okay, kemudian bila dia dah sampai pada satu ketinggian, okay, kedudukan kapal terbang tu dah akan sama saja. Okay, ini kita cerita masa dia nak take off. Okay, masa dia take off, dia jalan dulu, kemudian baru dia ambil sudut macam tu. Okay, kemudian bila dah sampai pada satu ketinggian, kemudian dia akan flat balik lah. Okay, boleh faham? Boleh faham ke? Faham cikgu. Alright, thank you. Okay, kalau tak faham, beritahu tulis dekat chat tu, nanti cikgu terangkan semua. Okay, so nak kena faham yang ni lah, yang cikgu bulatkan ni kamu nak kena faham. Okay, kalau soalan tanya bagaimana bentuk aerofoil sayap kapal terbang berfungsi, sebut ayat nombor 1, kemudian ayat nombor 2, kemudian ayat nombor 3, nyatakan daya angkat yang terhasil. Okay. Okey, seterusnya yang kedua, aplikasi prinsip Bernoulli pada penunu Bunsen. Okey, pada penunu Bunsen. Dia lain, penjelasan dia tak sama dengan bentuk sayap kapal terbang tadi. Okey, tapi masih menggunakan prinsip Bernoulli, iaitu bila halaju bendalih tinggi, okey, tekanan akan berkurang. Okey. Alright. So kalau kamu tengok kat sini, okay, ini adalah bentuk penunu Bunsen, kita semua tahu. Okay, kemudian kamu tengok dia ada lubang udara kat sini yang mesti kamu gunakan untuk membenarkan oksigen daripada luar masuk lah. Okay, kalau kamu tak buka dia, ada tak nyalaan? Yes, ada.
tapi kamu akan dapat lihat penyalaan api warna oranye, iaitu nak menunjukkan bahawa pembakaran tidak lengkap lah. Okay, bila pembakaran tidak lengkap, api dia tak cukup kuat sebab tak ada bantuan oksigen. Okay, ada tapi tak lengkap. Okay. Okay, baik. So macam mana penuh bangsit ini berfungsi? Okay, macam mana penuh bangsit ini berfungsi? Okay, so kita tengok yang pertama dalam balang penuh bangsit yang bawah ni balang penuh bangsit ada gas dalam tu. Okay, so udara berhalaju rendah dengan tekanan tinggi disedut masuk. Okay, so ini sebenarnya adalah udara luar. Okay, so kalau kamu tengok kat sini, udara luar ini halajunya rendah. Okay, tekanannya lebih tinggi. Okay, di luar halaju rendah, tekanan tinggi. Okay, di dalam. Okay, gas berhalaju tinggi dengan tekanan yang rendah. Okay, so kamu nampak balang gas ni dia masuk ke ruangan ini dengan halaju yang sangat tinggi. Okay, kamu tahu gas kan? Okay, gas apa yang ada dalam kat sini? Gas oksigen Gas oksigen. Gas metana, gas oksigen kat luar. Okay, so gas itu bergerak di bahagian dalam dengan halaju yang tinggi. Bila halaju yang tinggi, tekanan di bahagian dalam itu rendah. Okay, manakala halaju udara kat luar tu, walaupun sebenarnya kita tak nampak pun udara tu macam bertiup kencang, kita tak rasa pun udara itu bergerak sampai kita punya rambut bergerak-gerak ke, tidaklah. Okay, tapi kita kata halaju udara tu lebih tinggi disebabkan oleh halaju gas dalam balang ini adalah sangat-sangat tinggi. Okay, so bila halaju dia sangat tinggi, kat luar tu walaupun halaju udara dia tak nampak pergerakan dia, dia sebenarnya telah mewujudkan perbezaan halaju udara. Okay, bila wujudnya perbezaan halaju udara tu akan ada perbezaan tekanan, di mana kawasan dalam tekanan dia rendah, manakala kawasan luar tekanan tinggi. Okay, so bila wujudnya dua situasi kawasan yang ada tekanan tinggi dan tekanan rendah, okay, kawasan tekanan tinggi, kat mana kawasan tekanan tinggi? Di luar, di sekeliling ni, okay, kawasan tekanan tinggi disebabkan dalam itu kawasan tekanan rendah, so dia akan menolak masuk oksigen ke dalam ruang udara ini. Okay, kemudian oksigen dan gas di dalam balang ini bercampur dan menghasilkan nyalaan berwarna biru. Okay, so idea dia, sekali lagi, idea dia mesti wujud perbezaan tekanan antara dua kawasan. Okay, mesti wujud perbezaan tekanan antara dua kawasan. Okay, seterusnya, okay, aplikasi seterusnya adalah helikopter. Okay, so ini lebih kurang sama macam bentuk aerofoil pada sayap kapal terbang tadi. Okay, so kalau kamu tengok dia punya blade, bilah kipas di atas ni, okay, bila dia berputar, dia akan membentuk satu kawasan halaju, kawasan tekanan rendah dan kawasan tekanan tinggi. Di mana kawasan tekanan rendah? Okay, kawasan tekanan rendah adalah di bahagian atas. Okay, kemudian kawasan yang bertekanan tinggi di bahagian bawah. So bila wujud dua kawasan tekanan udara rendah dan kawasan tekanan udara tinggi, maka dia akan menghasilkan daya angkat. Okay, daya angkat. Sama juga cikgu bagi situasi dekat rumah kita yang biasa. Okay, kalau kamu katakan kamu pakai, kamu duduk dalam bilik, ada kipas yang kamu pasang di atas shieling tu, sangat-sangat laju. Okay, apa yang boleh kamu perhatikan pada kamu punya lansir? Okay, padahal tak ada pun udara luar, tingkap tu kita buka, dekat luar tak ada pun udara lain yang meniup. Okay, yang bertiup. Okay, tapi dekat kawasan dalam, okay, katakan kawasan dalam ini kamu punya shieling rumah, ada kipas, okay, ada kipas macam ni. Okay, kemudian ini kamu punya dinding, dinding bertingkap, kemudian kamu punya lansir tu berterbang-terbang macam ni.
Sebab apa dia terbang ke arah kipas? Nampak seperti ke arah kipas. Sebab bila kita pasang kipas, halaju udara di bawah kipas tu sangat-sangat tinggi. Okay. Halaju udara di bawah kipas sangat tinggi, tekanannya berkurang. Okay. So apa berlaku pada tekanan udara di belakang langsir ni? Okay. Halaju udara dia lebih tinggi walaupun kita nampak dia tidak bergerak, halaju udara tu. Tak nampak pun udara meniup daun-daun kat luar. Okay. Tapi dia menghasilkan perbezaan tekanan yang menyebabkan akhirnya, salah sini. Okay, yang menyebabkan akhirnya langsir tu bertiup ke arah dalam rumah. Okay. So kamu boleh perhatikan dalam kehidupan seharian kamu sendiri. Okay, halaju rendah, tekanan tinggi. Okay, so bila halaju rendah, tekanan tinggi, langsir tu akan berterbang-terbangan ke bahagian dalam. Okay, so ini cikgu rasa konsep paling mudah lah. Okay, konsep paling mudah. Okay, seterusnya aplikasi yang mudah adalah drone. Aplikasi yang mudah pula. Aplikasi dalam kehidupan seharian adalah drone. Okay, so macam mana drone itu berfungsi? Ini lebih kurang sama macam helikopter, macam prinsip Bernoulli tadilah. Okay, aliran udara berhalaju tinggi menghasilkan kawasan bertekanan rendah. Okay, kemudian aliran udara berhalaju rendah di bahagian bawah drone menghasilkan kawasan tekanan udara yang tinggi dan menghasilkan daya angkat. Okay, so ini macam mana drone itu berfungsi. Okay, kamu tengok dia punya bilah drone ni, dia macam melengkung sikit. Okay, berbanding dengan bawah. Okay, melengkung macam ni. Okay, sekejap Okay, seterusnya. Yang seterusnya ini adalah garisan keselamatan di tepi landasan kereta api. So kalau kamu tengok kat sini, biasa sangat. Okay, especially kereta api laju. Okay, stesen kereta api laju. Especially stesen kereta api laju lah. Okay, dia adakan satu garisan keselamatan yang nak melindungi diri kita daripada tertolak ke depan secara semula jadi, tertolak ke depan. Okay, sebab apa? Sebab kita nak mengelakkan kesan negatif prinsip Bernoulli. Okay, so apa yang berlaku? Okay, bila kereta api laju ini bergerak dengan kelajuan yang sangat tinggi, okay, halaju tinggi, prinsip Bernoulli sama saja kita nak explain dia. Halaju tinggi, tekanan rendah. Okay, tekanan rendah. Kita kat sini tak bergerak pun. Okay, kita kat sini tak bergerak pun. Tapi apabila disebabkan kereta api ini bergerak dengan halaju yang sangat tinggi, di sekeliling kereta api ini menghasilkan kawasan yang bertekanan rendah yang menyebabkan ada satu daya yang menolak kita mendekati kereta api ini dan boleh menyebabkan kemalangan lah. Okay, kalau kamu tengok ada banyak berita kat TV di mana motosikal terperosok di bawah lori contohnya. Okay, sebab apa? Dia bergerak di sebelah lori yang bergerak dengan kelajuan yang sangat tinggi. Okay, kadang-kadang tak kena pun pada lori itu. Okay, tak kena pada lori tapi dia jadi terperosok bawah lori sebab salah satu sebab dia adalah kewujudan tekanan, kawasan berbeza tekanan. Okey, disebabkan tadilah. Okey, sebab tu kalau kamu bawa motosikal, okey, elakkan melintas. Okey, elakkan melintas ataupun overtake lori yang bergerak dengan laju. Kamu laju, kereta pun laju, kamu laju, kamu punya lori yang depan tu pun laju. So bila kamu bawa dengan kelajuan yang tinggi, tapi wujud perbezaan tekanan tu yang boleh menyebabkan kamu berlaku kemalangan. Okay, so berhati-hatilah. Okay, berhati-hati. Sama juga dengan
gambar yang cikgu tengah tunjukkan sekarang ini, garisan keselamatan yang diletakkan di tepi landasan stesen kereta api. Okey. Dia sama juga tu dengan contohnya kalau kamu duduk di tepi jalan raya kan, katakan di tepi jalan raya, kamu duduk dalam kereta kat sini. Okey, katakan ni kereta kamu. Okey, tiba-tiba ada satu kenderaan berkuasa tinggi bergerak dengan sangat laju. So apa yang berlaku pada kamu kat sini? Okey, kenderaan berkuasa tinggi ni bergerak dengan sangat laju. Okey, tekanan dekat dia rendah. So apa yang berlaku pada kita? Kita akan taklah bergerak ke sana, tapi kereta kita akan bergoyang ke kiri dan ke kanan. Okey, disebabkan ada prinsip Bernoulli ni. Okey. Okay, ada soalan setakat tu? Ada soalan ke setakat tu? Cikgu tengok mesej sekejap. Ada soalan tak? Okay, so setakat ni tak ada soalan. Okay, katakan ada soalan boleh interrupt saja. Buka kamu punya mic tu. Boleh tanya. Okay. Boleh faham setakat tu? Bionzi masuk lambat tadi. Boleh faham ke? Kalau cikgu boleh ulang, boleh juga. Ulang yang mana? Yang ini nih. Apa dia yang landasannya? Oh, landasannya. Okey, baik-baik. Okay, so cikgu terangkan sekali lagi. Okey, so base dia apa? Prinsip Bernoulli. Kita cerita tentang prinsip Bernoulli. Okay, sekali lagi. So dalam prinsip Bernoulli tu dia ada tentang hal laju berdalih dan tekanan. Okey. So secara ringkasnya cara kamu nak ingat, kamu tulis ayat macam tulis simbol macam ni lah. Okey, apabila hal laju berdalih tinggi, okey, tekanan rendah. Okey, tapi kalau soalan tanya tolong jawab full lah. Okey, prinsip Bernoulli menyatakan bahawa apabila hal laju berdalih rendah, tekanan tinggi ataupun sebaliknya. Okey, boleh mana-manalah. Okey, baik. Now, untuk aplikasi prinsip Bernoulli bagi garisan keselamatan di tepi landasan stesen kereta api. So, dia tanya apa sebenarnya? Apa fungsinya garisan kuning ni? Okey, apa fungsinya garisan kuning ni? So, garisan kuning ini adalah garisan yang diletakkan untuk mengelakkan kita daripada kemalangan yang disebabkan oleh daya yang wujud. Okey, apabila kereta api ini bergerak dengan kelajuan yang tinggi. Okey, jadi apa yang kita kena buat bila kita menaiki ataupun menunggu di tepi landasan, jangan berdiri lebih daripada garisan kuning. Okey, so macam mana daya yang bertindak ke arah kereta api yang sedang bergerak tu terhasing? Okey, so kamu tengok perkataan yang ni. Daya ke arah kereta api yang sedang bergerak terhasing. So macam mana dia terhasing? Okay, macam mana tiba-tiba kita boleh tertolak ke depan ke arah kereta api? Sebab wujudnya satu kawasan yang bertekanan rendah dan satu lagi kawasan yang bertekanan tinggi. Okey, katakan konsep kamu nak faham, katakan sini. Kamu main tarik tali, katakan Caroline kat sini. Okey, kat sini ada Jin. Okey, so kamu tarik. Okey, tapi daya kamu sama, kamu 10. So ke mana pergi garis tengah ni? Dia akan statik. Okey, tapi katakan Caroline tarik dengan daya 15. Tapi dia 10 saja. So ke mana arah dia? Dia akan pergi ke arah Caroline lah. Sebab daya dia lebih. Okey. So sama situasi dia macam ni. Okey, bila wujud ada perbezaan perbezaan tekanan, satu kawasan tekanan rendah dan satu kawasan tekanan tinggi. So dia akan menyebabkan ada daya yang bertindak lah. Okay, now mana kawasan yang bertekanan tinggi? Mana kawasan yang bertekanan rendah? So kita tengok prinsip Bernoulli. So prinsip Bernoulli kata bila hal laju berdalih tinggi, tekanan rendah.
So mana bendali yang halajunya tinggi? So dalam kes ni bendali dia merujuk kepada halaju udara lah. So bila kereta api ni bergerak laju, udara di sekeliling juga bergerak dengan kelajuan yang tinggi. Bergerak bersama-sama dengan dia. Contoh macam kamu naik kereta lah, kamu bergerak bersama-sama dengan kereta. Kalau kereta berhenti, kamu pun berhenti. Okay, so udara ni bergerak dengan halaju yang sangat tinggi. Okay, bila udara itu bergerak dengan halaju yang sangat tinggi, di sekeliling kereta api ni dia menghasilkan kawasan bertekanan rendah. Okay, so yang ni halaju tinggi. Okay, di belakang ataupun jauh sikit daripada kereta api ini, halaju udaranya rendah. Okay, bila halaju udara rendah, tekanan dia tinggi. Okay, so bila ada perbezaan, satu rendah, satu tinggi, so yang tinggi ni akan tolak pergi ke yang rendah. Apa yang tolak? Daya lah. Okay, boleh faham? Sebab tu orang ni akan terdorong bergerak ke depan. Okay, boleh faham? Faham, cikgu. Alright, thank you. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya tamat. Okay, tamat untuk hari ini. Okay, berkaitan dengan aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan seharian dan berkaitan antara halaju bendali dengan tekanan. Okay, so untuk 8.1.5 mereka bentuk alat menggunakan prinsip tekanan dalam bendali. Okay, yang ini cikgu akan tunjuk kemudian. Okay, bagaimana kamu nak mencipta alat menggunakan prinsip Bernoulli. Okay, cikgu boleh tunjuk sekejap. Prinsip Bernoulli. Okay, bukan prinsip Bernoulli, ni prinsip Pascal. Okay, so ini bukan yang ni ada tak? Okay, bagaimana dia menggunakan, okay ni ini adalah mini project sains. Okay, mudah saja sebenarnya. Okay, kamu boleh search kat internet ada banyak ni. Ada dibuat macam dia buat excavator, tempat angkat barang. Okay, yang ni dia buat macam penimbang Okay, bila dia gunakan, ini dia guna aplikasi prinsip Pascal. Dia tolak kat sini, yang ini akan bergerak. Okay, so ini adalah mini project dia. Apa bahan yang digunakan adalah apa nama dia? Picagari. Okay, 3 picagari, kemudian ada dawai. Tengok yang ni adalah pengujian dia lah. Okay, cikgu rasa tak ada apa-apa dah. Untuk hari ini itu sahaja. Kalau ada soalan, okay, sebelum cikgu habiskan sesi kelas pada hari ini, kalau ada soalan boleh tanya. Ada soalan tak? Tiada. Ada, alright. Thank you Jin. Yang lain ada? Aiza, ada soalan? Okay, thank you Bianzi, tak ada soalan. Caroline ada? Emily ada? Okay, tak ada. Thank you. Caroline satu lagi. Okay, tiada. Thank you Emily. Caroline? Okay, jika tiada, itu sahaja untuk sesi hari ini. Okay, thanks for coming. Okay, boleh mula fikirkan dah lah tugasan yang cikgu nak berikan tu. Nanti cikgu bagi dia punya skema dan langkah kerja dia. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Alright, bye.